kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita muka surat 251. Ayat 17. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض
كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين آمنا بالله آمنا بكتاب الله آمنا برسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli jawatan kuasa masjid, sahabat-sahabat sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan limpah kurnia daripada Allah yang tidak terhitung banyaknya kepada kita. Malam ini kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan, diberi peluang bersahabat. Waktu kita diberi peluang bersahabat ni tuan-tuan, bersahabatlah.
Di waktu kita masih lagi diberi peluang berkawan, berkawanlah. Di waktu kita diberi kesempatan untuk belanja kawan, belanjalah kawan, tuan-tuan. Esok tiba masanya tak boleh belanja kawan. Masa tu barulah kita menyesal, kenapa aku tak belanja kawan-kawan. Waktu kita berkhidmat, tuan-tuan, kawan-kawan kita sama-sama tempat kerja. Betul ya Tuan Haji Mail? Bila dah bersara, kawan-kawan tempat kerja dah tak ada bersama kita. Jadi kita dah tak dapat nak belanja kawan yang sama tempat kerja dengan kita. Dah tak ada dah. Itu masih hidup. Cuma dipisahkan oleh geografi. Sekarang Allah Ta'ala bagi kawan kita dengan kawan-kawan bersahabat dengan jemaah masjid. Belanja-belanjalah jemaah masjid, tuan-tuan. Nanti akan tiba satu masa Allah Ta'ala pisahkan kita dengan jemaah masjid. Masa tu baru rugi aku tak belanja jemaah masjid. Akan tiba masanya, tuan-tuan. Jadi malam ni kita bersyukur juga dapat membaca daripada suratul Ra'd. Ayat 17 dan ayat 18. Untuk kita, yang pertamanya kita baca dah dapat pahala. Yang kedua kita nak menambah lagi fahaman. Maka kefahaman kita dengan Al-Quran tadi tambah lagi pahala, sebab pahala faham. Bila kita dah faham, kita beramal, tambah lagi pahala beramal. Maka begitulah kitaran kehidupan kita, tuan-tuan. Perlukan pahala, perlukan gandaan-gandaan yang berganda-ganda pahalanya. Buat sikit tapi pahala banyak. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Pahala baca dah dapat. Kawan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Pahala baca okey. Tapi kalau kawan kita tadi faham Bismillahirrahmanirrahim, dia dapat ganda dah di situ. Ganda baca dan faham. Yang kita tak faham, kita dapat baca je lah. Rasa-rasa rugi ke tak rugi, tuan-tuan? Rugi aku dengan kawan-kawan belajar sama-sama, jemaah sama-sama, semayang sama-sama. Tetapi di sana besok, kedudukan dia kenapa tinggi pada kita? Di sini sama-sama berjemaah di masjid, sama-sama 5 waktu pun sama. Tetapi di sana kedudukan dia tinggi. Ini yang kita nak kejar, tuan-tuan. Saf pertama kena kejar juga, tuan-tuan. Jangan kejar saf belakang. Bila kita ambil saf belakang, di sana pun nanti dapat labelnya rendah. Sama-sama berjemaah tapi kawan kita duduk tinggi. Sebab dia kejar saf pertama setiap waktu. Jadi tuan-tuan, gunakan kesempatan masa yang masih ada. Kita tak boleh lebih-lebih lah, tuan-tuan. 2 ayat ni nak baca ni panjang nampaknya ni. Kita tengok apa kefahaman yang kita boleh ambil malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 17. Anzala minas sama'i ma'an. Anzala. Baca terjemahan dia, tuan-tuan. Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Anzala minas sama'i ma'a. Dia telah menurunkan daripada langit akan air. Itu kalimah dia.
Di mana yang menunjukkan, yang mengatakan Allah yang menurunkan air daripada langit. Allah yang menurunkan hujan. Dalam ayat ni dia tak sebut Allah. Dia kata anzala minas sama. Dia yang telah menurunkan daripada langit akan air. Mana Allahnya? Artinya ayat sebelum itu, tuan-tuan. Ayat 16. Ayat 16. Artinya ayat 17 ada kaitan dengan ayat 16. Hujung ayat 16 kita tengok. Qulillah. Katakan Allah. Khaliqu kulli syai'. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar. Dan dialah Tuhan yang Maha Esa, lagi Maha Gagah Perkasa. Jadi sambung ayat 17, anzala, dia menurunkan. Maknanya Allah lah dekat situ. Ada kaitan dengan ayat 16. Ini ayat akidah kita, tuan-tuan. Yakin bahawa ciptaan yang ada di dunia ini, di alam ini, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan air daripada langit, iaitulah hujan. Apa berlaku bila air turun? Fasalat audiyatum biqadariha. Semua orang kenal hujan. Jadi dalam ayat ni sebut fasalat, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Audiyatun. Perkataan audiyah, rasa-rasa macam tak pernah jumpa. Bilal pernah jumpa. Bilal Nazri. Dia rajin study language, lughah. Audiyah. Audiyah ni jamak. Perkataan jamak. Jamak ni apa? Plural. Banyak. Tetapi kalau saya sebut perkataan mufrad, mungkin tuan-tuan tahu. Apa perkataan dia? Wadi. Tahu wadi? Wadi. Bukan wadi. Ikan wadi lain. Ini Banjar punya. Wadi. Kita selalu kata wadi. Dalam kita belajar geografi dulu, macam-macam wadi ada. Osis. Fasalat audiyatum biqadariha. Maka air hujan yang turun daripada langit turun ke bumi dan dia akan mengalir. Fasalat. Salat itu berjalan. Audiyatun, ke lembah-lembah. Lembah ni artinya tempat yang rendah. Biqadariha, dengan ukurannya. Ayat Quran ni cerita depan mata kita, tuan-tuan. Kita dah hari-hari tengok hujan turun. Bila hujan turun ke bumi, air berjalan. Yang ni jadi sungai, yang ni jadi tasik, yang ini jadi kolam. Inilah nama dia, biqadariha, dengan ukurannya. Kalau ukurannya besar, maka airnya banyak. Kalau ukurannya sikit, parit, airnya sikit lah. Sungai airnya besar. Longkang besar, nama longkang besar, airnya banyak lah. Longkang kecil airnya sikit. Tepat apa yang ayat Al-Quran sebut, biqadariha, dengan ukurannya. Apa ukuran yang ada di atas bumi itu? Fahtamala as-sailu zabadar rabiyah. Maka arus itu membawa buih yang mengembang. Air yang mengalir. Apa yang dia bawa adalah buih yang berada di atas air itu. Tengoklah apa saja air, tuan-tuan. Air teh tarik pun ada buih kan? Ada. Jadi tetapi Quran cerita ni apa pengajaran kepada kita? Nanti sampai habis baru kita tahu apa maksud kehendak ayat ini.
Kalau ayat ni cerita pasal hujan, kita kata, ya Allah, Quran cerita hujan. Memang kita tengok hari-hari hujan, air turun, dia akan mengalir, dia ada bawa buih. Biasalah. Itu pada akal kita biasa. Tetapi apa Quran nak ajar kepada kita? Yang kamu lihat air hujan, adakah kamu lihat semata-mata lihat, ataupun kamu mendapat pelajaran, mendapat panduan, peringatan-peringatan daripada apa yang Allah tunjukkan itu. Okey, itu satu cerita air. Cerita yang kedua pula, wa mimma yuqiduna alaihi finnar. Dan dari apa, yakni logam yang mereka lebur dalam api. Yuqidun, yang dimasak, yang dileburkan. Logam lah tuan-tuan ya. Kalau kayu tak jadi. Kayu masuk dalam api jadi abu. Yang boleh ada manfaatnya masuk dalam api, logam. Besi, asal daripada besi. Tak kira lah rel kereta api ke, besi apa yang kuat-kuat lagi ke, leburkan dia, tujuannya nak buat apa-apalah tujuannya. Emas, logam juga, dileburkan dalam api untuk kita punya manfaat. Ibtigha ahilyatin, untuk membuat perhiasan. Buat perhiasan, emas perak lah tu perhiasan ya. Au mata'in, atau juga alat-alat. Yang tadilah kita sebut besi-besi tadi, semuanya menjadi alat. Nak buat yang ni, nak buat keris, yang ni nak buat. Ada lagi kau orang pakai keris, Tuan Jemail? Ke keris dah tak pakai dah? Keris tak bersarung lagi tak boleh pakai. Oh, Cikgu Ma'ruf kuat gelak dia. Au mata'in zabadum misluh, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Okey. Dua perumpamaan. Dua cerita yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini. Yang pertama tadi cerita air. Dan yang nak diambil pengajarannya buih. Kemudian cerita yang kedua, api. Memainkan peranan, meleburkan logam. Dan ceritanya juga adalah buih. Ayat sambung terus tuan-tuan. Kadzalika yadribullahul haqqa wal batil. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Subhanallah. Ini sebenarnya bukan cerita kosong, bukan cerita sekadar cerita. Tetapi ada matlamat objektif yang nak difikirkan. Ialah perbezaan hak dan batil. Agak-agak boleh dapat lagi. Kalau tak dapat tangkap, kita habiskan ayat itu. Ayat ni cerita lagi, Masya Allah. Yang mana disebutkan, yang mana hak dan yang mana batil. Okey. Fa'ammaz zabadu. Ada pun buih. Kan cerita buih tadi. Fa'ammaz zabad. Ada pun buih. Fayadhahabu jufa'a. Akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Wa amma ma yanfa'un nas. Ada pun yang memberi manfaat kepada manusia. Fayamkuthu fil ard, maka ia tetap di bumi. Kadzalika yadribullahul amsal. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Masya Allah. Tujuan ayat ini cerita pasal air, pasal api tadi rupanya mengingatkan kepada kita, menunjukkan kepada kita yang mana hak, yang mana batil. Kita setelah melihat air hujan yang mengalir tadi, yang memberi faedah kepada kita apa?
airnya atau buihnya? Airnya. Buih tak ada faedah. Inilah yang namanya batil. Apa kaitannya nanti kita tengok manusia ini. Air bila jatuh ke bumi, apa berlaku? Ulama sebut. Ulama ni dia ulama yang biasa ni, bukan ulama sains pun. Jatuh ke bumi, ada yang buminya subur. Itu satu jenis bumi. Bila air menyiram kepada bumi yang subur, maka bumi itu akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan menghijau. Itu satu jenis bumi. Ada pula jenis bumi, bila air jatuh ke atas dia, dia hanya boleh menakung air, tetapi dia tidak boleh manfaat untuk diri dia. Dia boleh manfaat untuk orang. Orang boleh cedok air, tapi dia tak ada apa pun. Itu jenis yang kedua. Ada jenis yang ketiga, tanah ni bila siram air bagaimanapun, dia tetap juga kering kontang, gersang, tidak ada apa-apa faedah kepada dirinya dan juga kepada orang lain. 3 jenis. Jadi begitulah rupanya manusia. Manusia ada 3 jenis. Apabila ada yang disebutkan perumpamaan air hujan tadi ialah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran apabila dibacakan kepada manusia, manusia terbahagi kepada 3. Sebagaimana air hujan turun ke bumi, bumi tadi ada 3, maka begitulah hati manusia. Ada jenis hati manusia yang subur, sebagaimana bumi yang subur. Bila disiram dengan ayat-ayat Allah, dia faham ayat itu. Dia terima ayat itu. Dia beramal ayat itu. Dia menyampaikan semula kepada manusia lain sebagai satu faedah dan manfaat. Itu yang pertama. Bumi yang subur tadi. Hati yang bersih, hati yang subur, hati yang mudah mendekati Allah Subhanahu wa taala. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Ini hati yang pertama. Sebagaimana bumi yang pertama tadi subur, menerima air. Yang kedua pula, tuan-tuan, kita ada 3 minit tapi ayat 1 tak habis lagi. Yang kedua tadi, bumi yang sekadar boleh menampung air. Telaga, perigi, tasik, apa semua itu semua dia menampung air. Orang boleh mengambil manfaat daripada dia. Boleh mancing ikan daripada dalamnya, begitulah. Begitu juga hati manusia. Yang kedua jenisnya ini. Dia boleh menerima tetapi tidak memahami konsep sebenar. Ada benda yang dia silap faham. Dia boleh menerima ilmu tetapi dia tidak dapat menggunakan ilmu. Artinya tak beramallah dengan ilmu. Orang boleh belajar dengan dia. Orang tak faham, orang tanya dia. Rupanya dia tidak menafaatkan ilmu yang dia ada. Itu jenis hati yang kedua ni tadi. Dan hati yang ketiga, kita boleh faham melalui bumi yang ketiga tadi. Hujanlah lebat bagaimanapun, dia tetap dia gersang, kering, tidak menerima apa-apa perubahan. Wal'iyadzubillah. Artinya hati manusia, kau cakaplah apa pun aku. Ini masalah, tuan-tuan. Ajak datang masjid pun tak mau datang. Jangan. Biarlah hati kita lembut menerima sinaran-sinaran, menerima siraman-siraman ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebutkan fa'amaz zabadu fayadhabu jufa'a. Buih tadi ini adalah
binasa, akan binasa. Ini yang namanya palsu, tuan-tuan. Bukan air yang sebenar yang kita boleh memanfaatkan. Dia adalah palsu, maka dia akan hanyut, dia hilang, buih itu ditiup angin, sangkut-sangkut dekat daun pokok, begitu aja habis. Tidak ada manfaatnya. Dan begitu juga buih yang terhasil daripada logam tadi, tuan-tuan. Buih yang terhasil daripada logam, ini dia panggil apa, tuan-tuan? Tahi. Tahi yang dia panggil kan? Tahi besi. Betul, kalau orang yang biasa tukang besi dia tahu. Tahi besi tak boleh pakai. Dia buang je tahi besi. Tahi emas, buang aja. Yang dia nak emas yang pure, original. Okey. Macam nak bangun dah ni. Jadi ayat ini, tuan-tuan, cerita bagaimana cerita manusia. Bukan sekadar nak baca air apa semua tadi, cerita manusia. Bagaimana manusia ni yang diperlukan sebenarnya ialah yang betul-betul beriman. Original iman. Pure iman macam mana? Kita sambung selepas azan, insya-Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan, ayat 17. Sebahagian ulama menyebutkan Allah Ta'ala buat dua perumpamaan tadi, begitulah juga dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang pertama tadi diceritakan air yang mengalir, maka setengah ulama memahamkan bagaimana perjuangan dakwah Nabi ketika di Mekah. Nabi ketika di Mekah, sambutan dakwah Nabi mendapat sambutan yang cukup menggalakkan. Jadi di situ disebutkan bagaimana air yang mengalir laju, begitulah sebagaimana dakwah Nabi diterima di Mekah. Yang tak mau terima dakwah Nabi diumpamakan seperti buih-buih tadi. Yang nak ikut berjaya menjadi suatu yang bermanfaat. Yang tak nak ikut dakwah Nabi, akhirnya dia sebagaimana buih tadi akan hanyut, akan binasa lenyap. Itu satu. Kemudian yang cerita api pula tuan-tuan. Nak dapatkan original logam tadi kena guna api. Maka setengah ulama memahamkan inilah perjuangan dakwah Nabi ketika di Madinah. Di Mekah tadi senang sebab semua di Mekah asalnya musyrik. Islam datang, maka air datang. Laju saja, selesai masalah. Tetapi bila di Madinah, apa berlaku tuan-tuan? Bercampur di antara iman dengan kufur, iman dengan munafik. Bagaimana nak dapatkan keimanan sebenar? Kena pakai api. Jadi kita nak dapatkan logam emas yang terbaik, kena bakar dulu, kena leburkan dia. Itulah hasilnya. Kena perjuangan. Yang buih-buih api itu namanya batil tadi. Nifaq, orang munafik akan gugur dalam perjuangan. Masya Allah, hebat ayat tu tuan-tuan. Kita baca ayat biasa-biasa saja, tapi ulama memahamkan cukup hebat. Itu ayat 17. Dan ayat terakhir 18. Lillazina istajabu lirabbihimul husna. Perumpamaan yang Allah buat tadi bagi orang yang memenuhi seruan Rabbnya, disediakan pembalasan yang baik. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang menyahut seruan dakwah Rasul, maka dia akan menerima perumpamaan-perumpamaan tadi. Dan mereka juga akan mendapat pembalasan yang baik. Wallazina lam yastajibu. Dan ada pun orang yang tidak menyahut seruan Rasul, tidak menyahut seruan Allah. Lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadau bih. Sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi dan ditambah sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, laftadau bih, nescaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Orang yang tidak beriman waktu di dunia, waktu di akhirat nanti dia akan berusaha menebus dirinya dengan harta kekayaan miliknya. Tapi kita tahu di sana harta benda tidak ada faedahnya lagi. Tidak ada guna untuk menebus diri waktu itu. Waktu di dunia kita jatuh hukum, ada duit lepas tuan-tuan. Dah dibicarakan ada kuasa boleh lepas juga tuan-tuan. Itu di dunia. Tetapi di akhirat Quran sebut mereka sanggup berbuat apa saja tetapi tidak ada faedah untuk mereka. Ulaika lahum su'ul hisab. Orang itu disediakan baginya hisab yang buruk.
wa ma'wahum jahannam, dan tempat kediaman mereka ialah jahannam, wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Jadi ayat yang terakhir ini tuan-tuan sebagai sambungan juga daripada ayat yang ke-17 tadi. Allah buat perbandingan antara hak dan batil. Di mana kesudahannya? Inilah ayat 18. Orang yang menerima kebenaran, kesudahannya adalah husna, kebaikan. Artinya dia menerima kebenaran di dunia, dia mendapat pembalasan yang baik di akhirat. Adapun mereka yang memilih batil, di dunia memilih kebatilan, memilih yang palsu, maka di sana di akhirat disebutkan wa bi'sal mihad, mereka mendapat tempat yang paling buruk, wal'iyadzubillah. Jadi kita ada akal tuan-tuan. Quran membuat perbandingan, kita fikir mana jalan yang kita nak pilih. Aku nak pilih yang baik ataupun aku nak pilih yang buruk. Pilihan di tangan kita tuan-tuan. Sama-sama kita memilih yang terbaik, best, insya-Allah. Itu saja tuan-tuan malam ini. Ampun maaf daripada saya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.